Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel, menggempakan sahabat semua perkara fitnah terkini yang sedang viral di media sosial. Ya, apabila sebuah NGO Islam telah membuat ataupun menyebarkan fitnah yang tidak berasas. Ya, ini yang memeningkan kita sahabat-sahabat semua. PRN sudah habis, kenapa masih memainkan isu agama, isu 3R ini sahabat-sahabat semua. Dan hari ini NGO Islam ini mengatakan kononnya ya sekolah agama tahfiz ditutup di negeri Selangor tanpa sebarang alasan. Ya, ini ya yang mereka katakan semasa dalam sidang media ya yang dilakukan oleh mereka. Jadi menarik untuk kita ikuti sebenarnya apakah sebenarnya yang berlaku. Adakah benar ya kerajaan negeri Selangor ini menutup sekolah tahfiz itu tanpa ada alasan yang munasabah dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita dengar sendiri kenyataan ataupun jawapan balas ataupun pencerahan ya daripada Doktor siapa ni kalau saya tidak lupa, Doktor Abu Hafiz menjawab ya berkaitan dengan sekolah agama yang kononnya ditutup tanpa alasan di negeri Selangor. Jadi mari kita tonton bersama sahabat semua apakah yang dikatakan oleh individu ini ataupun Dr. Abu Hafiz ini sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas satu kenyataan yang dikeluarkan oleh sebuah NGO baru-baru ini yang menyatakan bahawa risiko banyak sekolah agama di negeri Selangor akan ditutup. Saya ingin nyatakan bahawa ini kenyataan tidak bertanggungjawab dan sangat-sangat jahat apabila menggambarkan bahawa adanya usaha menutup sekolah-sekolah agama pasca pilihan raya negeri untuk membangkitkan rasa kebencian. Saya fikir apa yang diutarakan ataupun yang dibangkitkan oleh kumpulan NGO ini telah pun dijawab sekurang-kurangnya 2 kali dalam Dewan Undangan Negeri dalam persidangan Jun yang lalu. Apa yang perlu kita faham? Kenapa saya perlu sebutkan ini? Dan saya pasal untuk jelaskan. Kerana ia telah menjadi tular dan ia telah digambarkan bahawa ada usahanya terancang dan tersusun untuk menutup sekolah-sekolah agama di negeri Selangor. Faktanya adalah usaha berkaitan dengan melakukan pemutihan. Pemutihan ini, ia bukan menutup tetapi melihat ataupun meminta kepada sekolah-sekolah agama swasta. Ingat, sekolah agama swasta persendirian, bukan sekolah agama kerajaan. Kerana sekolah agama swasta tidak di bawah kerajaan dan mereka tidak mempunyai peraturan yang mesti diikuti seperti mana sekolah-sekolah yang berada di bawah kerajaan negeri Selangor. Maka telah diberikan kepada mereka itu satu penerangan berkaitan dengan garis panduan pemutihan sekolah agama swasta ataupun persendirian sejak 2019. Kenapa ini berlaku? Saya ingin gambarkan kenapa hal ini berlaku. Hal ini berlaku kerana rentetan daripada kes tragedi yang amat-amat mendukacitakan, menyedihkan kita pada tahun 2017. Sekolah agama ataupun tahfiz Darul Quran Al-Ittifaqiyah di Keramat telah pun mengorbankan tragedi kebakaran. Ia asalnya dilakukan oleh orang yang khianat. Berlaku kematian 23 orang, 21 pelajar, 2 orang guru mati terbakar di dalam premis sekolah tahfiz tersebut. Ya, berlaku kejahatan, berlaku khianat. Tapi dalam waktu yang sama, apa yang saudara-saudara perlu tahu bahawa kedudukan ataupun bangunan itu tidak pernah mendapat kelulusan daripada bomba. Bomba tidak pernah luluskannya. Bahkan ia telah pun diubah daripada pelan asal. Ini disebutkan oleh menteri ketika itu, KBKT ketika itu, iaitu Tan Sri Noh Omar. Dan daripada rentetan itulah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun mengarahkan dinilai semula dilakukan pemutihan dengan melibatkan lebih daripada 400 sekolah swasta persendirian agama yang mana diberikan tarikh antara 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2022 untuk mereka berusaha dan menuntaskan untuk mengikut spesifikasi yang dilakukan ataupun yang ditetapkan oleh bomba. Namun lebih daripada 416 dalam laporan yang disebutkan oleh Menteri Besar Selangor ketika itu bahawa mereka mohon untuk diberikan lanjutan dan kemungkinan diberikan lanjutan. Maka asasnya bukan untuk tutup buta-buta.
Yang ini jahat bagi saya kenyataan tersebut. Jahat sekali. Ia adalah bagi menjaga keselamatan nyawa anak-anak dan juga staf yang ada di sekolah-sekolah tahfiz ini. Bukankah di dalam maqasidus syariah antara perkara yang tertinggi yang perlu untuk dijaga oleh agama adalah memelihara nyawa, hifzul hayat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam surat Nisa Allah menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri kamu. Dah tahu benda itu akan menyebabkan risiko yang besar. Kenapa dibiarkan? Sebab itulah tanggungjawab kerajaan untuk menghentikan ataupun memberikan nasihat perlu penambahbaikan. Ataupun yang kedua Allah Ta'ala sebut, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu nyawa atau melakukan kerosakan atas muka bumi, dosa dia tanggung adalah seperti membunuh seluruh kemanusiaan. Maka ini adalah tanggungjawab kerajaan berdasarkan maqasidus syariah. Oleh yang demikian, amat duka cita tatkala ada orang memainkan isu ini seperti isu perkauman dan keagamaan hanya untuk mendapat laba politik mungkin. Tapi kenapa tidak NGO-NGO Islam yang menyatakan mereka ini adalah pembela Islam, mahu untuk menjaga Islam, membantu urusan ini? Takkan anda ingin melihat bahawa apa yang berlaku kepada Ma'had Tahfiz Darul Quran Al-Ittifaqiyah itu berlaku? Nyawa hilang, bukan seorang, bukan dua orang, 23 orang. Yang paling muda sekitar umur 8 tahun, sangat kecil. Dan itu jugalah kita perlu untuk pastikan bahawa sekolah-sekolah ini juga memberikan pendidikan agama yang terbaik. Kawasan mereka duduki adalah yang terbaik. Dan juga mereka mempunyai maklumat-maklumat dan subjek-subjek yang membolehkan mereka mendapat maklumat ataupun mendapat ilmu seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Yang ini semua adalah sebahagian daripada yang Islam anjurkan. Bukan sekular, bukan dipisahkan, tetapi mereka juga perlu untuk mengikut silibus-silibus yang telah ditetapkan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, saya fikir kenyataan itu perlu untuk diluruskan. Dan ini juga kepada penerangan kerajaan untuk ambil isu ini cercana supaya tidak lagi dengan mudah manusia orang Islam dan orang Melayu dipesongkan dan dipanaskan jiwa mereka dengan maklumat yang sama sekali salah, yang berbentuk ataupun berniat jahat dan juga kejam dan keji sebegini. Wallahu a'lam. Saya moga ianya mencerahkan kerana ramai yang bertanya dan saya fikir ini adalah perkara yang penting untuk dicerahkan kepada semua. Terima kasih. Alright, itu dia sahabat semua, satu pencerahan ya daripada Dr. Abu Hafiz berkaitan dengan fitnah ya, dengan NGO Islam yang menyebarkan cerita bohong dan juga cerita yang berbau hasutan, kebencian sahabat-sahabat semua. Kononnya ya sekolah agama di negeri Selangor akan ditutup. Terjawab ya segala apa yang dikatakan oleh Dr. Abu Hafiz ini sahabat-sahabat semua. Namun kalau kita lihat juga, ini bukan saja arahan daripada Kerajaan Negeri Selangor, tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, ini juga adalah satu amaran ya daripada Sultan Selangor sendiri yang menyatakan bahawa sekolah-sekolah menitahkan supaya sekolah tahfiz swasta yang tidak berdaftar dengan JAIS ini ya diberikan waktu, kalau tidak ya mereka akan ditutup. Ya, ini antara arahan daripada Sultan Selangor itu sendiri, sahabat semua. Ya, bukannya sengaja untuk menutup tanpa sebab. Ya, sebabnya antara adalah ya kena mengikut piawaian, kena mengikut garis panduan. Kita tidak mahu seperti yang dikatakan oleh Dr. Abu Hafiz sebentar tadi, bahwa peristiwa yang menyayat hati sehingga mengorbankan beberapa pelajar. Kalau saya tidak silap berapa pelajar yang dikatakan tadi, seramai 23 ya, termasuk 2 ya guru juga terkorban di dalam kejadian itu. Jadi kekecohan yang dilakukan oleh pihak NGO ini sebenarnya adalah satu perkara yang amat memalukan. Kononnya sekolah agama ditutup ya, tapi sebenarnya ini ada kaitan juga ya dengan Sultan Selangor yang turut ya memberikan arahan titah supaya menutup sekolah tahfiz yang tidak berdaftar dan juga yang tidak mengikuti garis panduan yang diberikan oleh kerajaan
kerajaan negeri Selangor khususnya. Jadi kalau dalam surat ataupun kenyataan media ini sebenarnya yang dikeluarkan, Baginda bercerita pada masa ini ada sejumlah 15,000 pelajar tahfiz di 263 sekolah tahfiz swasta yang telah berdaftar dengan JAIZ. Ya, ini yang telah berdaftar. Ya, jadi Beta menitahkan sekolah swasta tahfiz yang tidak berdaftar dengan JAIZ dan tidak mempunyai kurikulum dan sistem pendidikan akademik boleh moden hendaklah ditutup dan ditamatkan perkhidmatan Tita Baginda. Ini Tita Baginda Sultan Selangor sendiri, sahabat semua. Ya, bukan kerajaan Selangor dengan sewenang-wenang untuk membuat keputusan dan sebagainya. Selain ditambah dengan garis panduan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan negeri Selangor. Jadi Baginda bercerita demikian pada istiadat pembukaan persidangan penggal kedua Dewan Undangan Negeri DUN pada tahun 2019. Ya, turut berangkat hadir Tuanku Permaisuri Selangor Tuanku Permaisuri Narasikin dan juga Raja Muda Selangor Tuanku Amir Shah. Pada masa yang sama, Sultan Sarafuddin Idris Shah turut mengingatkan pegawai kerajaan Selangor termasuk yang berkhidmat di pihak berkuasa tempatan ya supaya dapat bekerja bersungguh-sungguh, berintegriti dan memberikan komitmen yang tinggi kepada tugas yang diamanahkan. Itu antara kenyataan daripada ataupun tita daripada Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua. Namun ya, apa yang mengejutkan kita, kenyataan dalam sidang media ya, NGO Islam ini yang menyebarkan dan mengatakan kononnya ya sekolah tahfiz di negeri Selangor ditutup tanpa alasan, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu kenyataan yang berniat jahat ya, seperti mana dikatakan Dr. Abu Hafiz ini, memang jahat niatnya ya, walaupun PRN sudah habis mereka masih memainkan sentimen agama dan juga bangsa. Apakah tujuan mereka sebenar? Adakah mereka mahu meraih simpati? Adakah mereka mula untuk menghasut rakyat Selangor untuk membenci kerajaan kita pada hari ini? Sedangkan hakikatnya ya, perkara yang berlaku yaitu pada tahun 2017 yang menyebabkan sehingga tragedi 23 nyawa ya terkorban ditambah dengan 2 lagi guru ya apabila sekolah tahfiz itu terbakar ya, premis sekolah terbakar ya karena tidak mempunyai garis panduan piawaian keselamatan yang mencukupi, sahabat-sahabat semua. Tapi amat-amat memalukan ya apabila ada NGO Islam seperti ini yang membuat kenyataan yang menyebarkan fitnah yang tidak berasas, penipuan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua ya, Anda boleh nilai sendiri apa yang mereka sedang lakukan, apa yang mungkin sedang mereka rencanakan di negeri Selangor ini. Ya, jadi ini sedikit ya tambahan pandangan saya berkaitan dengan perkara ini, dan juga kita telah dengar tadi pencerahan daripada Dr. Abu Hafiz. Ya, semoga sahabat-sahabat semua tidak termakan dengan penipuan, dengan fitnah, dengan hasutan yang dilakukan oleh NGO ini. Jadi terima kasih. Sekiranya sahabat-sahabat juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, pentaksub ya kepada parti-parti yang kononnya adalah parti Islam, tapi kita boleh lihat apa yang mereka lakukan jauh menyimpang dari landasan. Benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah sebuah parti ajaran sesat. Yang sekarang ini ya beliau bersama bercium tangan berpeluk dengan mereka. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian. Bye bye.